Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar kembali lagi di Kisah Alam Maya. Kisah yang aku nak kongsikan satu pengalaman yang dihantar oleh seorang lelaki yang mendakwa hidupnya berubah sejak kecil. Selama hampir 20 tahun, dia dianggap lembab, pelupa dan sering menjadi bahan ejekan. Apa yang lebih menyeramkan? Dia sendiri tidak tahu kenapa semua itu berlaku, sehinggalah satu malam, satu rahsia keluarga terbongkar. Rahsia yang dikatakan melibatkan amalan lama yang diwarisi turun-temurun, yaitu sihir belalau. Dan jika benar apa yang diceritakannya, mungkin musuh paling berbahaya bukan orang luar, tetapi darah daging sendiri. Aku masih ingat hari itu. Bomoh tua itu memandang tepat ke mata aku sebelum bertanya perlahan. Sejak umur 7 tahun, kau selalu rasa kepala berat, susah faham apa orang cakap dan selalu lupa benda yang baru berlaku, betul? Jantung aku terus berdegup laju. Sebab aku tak pernah beritahu perkara itu kepada sesiapa. Belum sempat aku menjawab, dia menyambung. Yang buat bukan orang jauh. Yang buat masih duduk semeja dengan kau. Dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata. Antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Nama aku Hafiz, dan inilah kisah yang mengubah seluruh hidup aku. Aku dibesarkan di sebuah kampung yang terletak jauh dari bandar. Keluarga aku nampak biasa dari luar. Ayah seorang pesara kerajaan. Ibu suri rumah. Aku anak kedua daripada 4 beradik. Kalau orang tengok sekali lalu, tak ada apa-apa yang pelik. Tapi sejak aku kecil, ada sesuatu yang tak kena dengan diri aku. Masa darjah 1, aku selalu lambat memahami pelajaran. Guru mengajar sesuatu pagi ini. Petang nanti aku dah lupa. Kawan-kawan lain boleh menghafal sifir. Aku pula terkial-kial, walaupun berjam-jam cuba mengingat. Kadang-kadang aku rasa macam ada sesuatu dalam kepala. Aku boleh pandang buku berjam-jam, tapi otak seolah-olah kosong. Bila cikgu bertanya soalan mudah, aku hanya mampu tercegat memandang muka mereka. Seolah-olah aku hilang kemampuan berfikir. Akibatnya aku sering dimarahi. Ada guru menganggap aku malas. Ada yang menganggap aku degil. Kawan-kawan pula mula mengejek. Mereka panggil aku blur. Mereka ketawa apabila aku lambat menjawab. Makin lama, aku mula percaya bahawa aku memang dilahirkan begitu. Masuk sekolah menengah, keadaan menjadi lebih teruk. Bukan sahaja pelajaran, malah kehidupan harian. Aku selalu terlupa perkara penting. Barang hilang, janji terlupa. Kadang-kadang aku berjalan ke satu tempat tetapi lupa tujuan sebenar. Ada masanya aku terjaga tengah malam dengan kepala berdenyut-denyut. Dan perkara yang paling pelik, aku sering bermimpi seorang wanita tua berdiri di hujung rumah. Dia hanya memerhati, tidak bercakap, tidak bergerak, hanya memandang aku. Mimpi itu berulang bertahun-tahun. Sampai aku sudah lali. Apabila tamat sekolah menengah, aku kakal mendapatkan keputusan yang baik. Keluarga aku seolah-olah tidak terkejut. Malah ada yang berkata, dah memang macam tu kemampuan dia. Ayat itu selalu aku dengar. Dan setiap kali mendengarnya, aku rasa semakin kecil. Semakin tidak berguna. Tahun demi tahun berlalu. Aku bekerja biasa-biasa sahaja. Namun masalah dalam diri masih sama. Sehinggalah aku berkenalan dengan seorang rakan bernama Azman. Dia orang yang banyak membantu aku. Suatu hari dia bertanya, Hafiz, kau pernah berubat tak? Aku ketawa. Berubat apa? Aku bukannya sakit. Dia hanya diam. Kemudian berkata, aku rasa ada benda tak kena pada engkau. Mula-mula aku tak percaya. Tetapi selepas dipujuk berkali-kali, aku akhirnya mengikut Azman ke rumah seorang pengamal perubatan tradisional di kampung lain. Rumah itu terletak di tepi kebun getah. Sunyi, gelap dan dipenuhi pokok-pokok besar. Sebaik sahaja aku melangkah masuk. Orang tua itu terus memandang aku. Wajahnya berubah, seolah-olah dia nampak sesuatu. Dia tidak bertanya banyak. Sebaliknya dia meminta aku duduk. Kemudian dia membaca beberapa doa. Beberapa menit kemudian, aku mula rasa pening, sangat pening.
Kepala terasa berat, nafas menjadi sesak, dan secara tiba-tiba, aku terdengar bunyi seperti bisikan dekat telinga. Perlahan, tetapi jelas, aku terus meremang. Orang tua itu menghentikan bacaan, kemudian memandang aku. Katanya perlahan, ada gangguan yang lama. Jantung aku berdegup kencang. Dia meneruskan bacaan, kali ini lebih kuat. Dan ketika itulah sesuatu berlaku. Kepala aku terasa seperti hendak pecah. Mata menjadi panas, tubuh menggigil tanpa kawalan. Aku terdengar suara menangis, suara wanita, sangat dekat. Padahal di dalam rumah itu hanya ada kami bertiga. Orang tua itu terus membaca, semakin lama semakin kuat. Sehinggalah aku rasa seperti satu beban besar terangkat dari dada. Aku terus rebah ke lantai. Apabila sadar, sudah hampir sejam berlalu, aku memandang orang tua itu. Dan pertanyaan pertama yang keluar dari mulut aku ialah, apa sebenarnya yang berlaku? Dia diam lama. Kemudian berkata, aku tak tahu siapa yang buat. Tapi, gangguan ini bukan baru. Dah lama melekat. Aku semakin takut. Kemudian dia menyambung, aku nampak kaitan dengan keluarga. Dunia aku terasa berpusing. Keluarga? Mustahil. Aku dibesarkan oleh mereka. Kenapa keluarga sendiri mahu menyusahkan aku? Orang tua itu tidak menjawab. Dia hanya meminta aku banyakkan doa dan menjaga diri. Namun beberapa minggu selepas itu, satu peristiwa berlaku. Seorang saudara tua datang melawat rumah. Ketika berbual, tanpa sengaja dia menyebut sesuatu. Sesuatu yang membuat darah aku terasa beku. Dia berkata, dulu ada orang tak mahu kau jadi lebih pandai daripada anak-anak tertentu. Aku terus memandang wajahnya. Dia tersedar telah terlepas cakap. Dan sejak hari itu, rahsia demi rahsia mulai terbongkar. Aku tidak tahu sejauh mana kebenarannya. Tetapi beberapa ahli keluarga sendiri mengaku pernah berlaku pergaduhan lama berkaitan harta dan pengaruh keluarga. Apa yang paling menyedihkan, nama yang disebut bukan orang luar, tetapi seseorang yang pernah aku hormati sejak kecil. Sejak malam itu, aku mula melihat hidup aku dari sudut yang berbeza. Bukan kerana mahu menyalahkan sesiapa, tetapi kerana akhirnya aku sedar. Aku tidak boleh terus hidup sebagai mangsa masa lalu. Sedikit demi sedikit, aku memperbaiki diri. Belajar semula perkara yang aku gagal dahulu. Membaca, menghafal, mencuba. Dan buat pertama kali dalam hidup, aku rasa kepala aku tidak lagi diselubungi sesuatu yang sama. Sama ada gangguan itu benar-benar wujud. Atau sekadar beban yang bertahun-tahun menghantui diri. Aku sendiri tak pasti, tapi satu perkara yang aku tahu, ada luka yang lebih menakutkan daripada gangguan makhluk halus, yaitu apabila kepercayaan terhadap keluarga sendiri mula retak. Itulah kisah yang dikongsikan oleh Hafiz. Benar atau tidak apa yang berlaku, hanya Allah yang lebih mengetahui. Apapun, sentiasalah menjaga hubungan sesama keluarga. Jauhi perbuatan khurafat dan perkara yang boleh memudaratkan orang lain. Kalau korang suka kisah-kisah misteri, seram dan pengalaman yang sukar dijelaskan akal, jangan lupa subscribe, tekan butang like dan aktifkan loceng notification supaya korang tak terlepas kisah seterusnya. Dan kalau korang pernah ada pengalaman atau cerita yang pernah berlaku, boleh kongsi di ruangan komen di bawah. Dan terima kasih kerana mendengar dan menemani pada malam ini. Kita jumpa di kisah seterusnya akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam.